merupakan kata-kata hikmah yang ada setengah ulama menisbahkan kata-kata tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ia menyatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka satamutu ghada. Beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Maka di situ menunjukkan keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Islam tidak mengajar kepada kita untuk kita meninggalkan dunia, tidak. Sebelum meninggal dunia tu meninggalkan kehidupan dunia, kan? Mana duduk masjid, tak buat apa, zikir pada Allah Ta'ala saja. Sayyidina Umar pernah tegur. Sayyidina Umar pernah tegur seorang yang tak keluar masjid ni. Dia kata, inna sama' la tumtir dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan perak kepada kamu, kerana kamu kena usaha. Untuk dunia kamu kena usaha. Sebab tu kalau kita lihat, kalau sekadar Allah nak ciptakan kita sebagai 100% ibadat pada Allah Ta'ala, tak memakmurkan dunia, malaikat ada. Malaikat makhluk Allah yang diciptakan 100% untuk buat ibadat pada Allah Ta'ala dalam keadaan tak peduli buat dunia. Kan? Tetapi manusia ni Allah Ta'ala jadikan sebagai khalifah. Khalifah ni maksud apa? Khalifah ni apa peranan dia? Khalifah ni peranan dia adalah disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia kata, li'iqamatid din wa siyasatid dunya bih. Khalifah ni, yang kata manusia ni jadi khalifah atas dunia ni, ada dua peranan dia. Yang pertama, li'iqamatid din, nak tegakkan agama, betul-betul laksanakan ibadat khusus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasiyasati dunia bih, nak memakmurkan dunia dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama. Jadi memakmurkan dunia ini, sebab itu memakmurkan dunia termasuk dalam soal khalifah. Soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya bekerja. Kita bekerja nak meningkatkan produktiviti. Satu perkara yang memang dituntut, bahkan dikira sebagai ibadah. Janganlah kata bahawa kau ingat mati ni tak buat apa dah. Kan? Kita jadi sedih, kita tak buat kerja. Tidak. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, antara yang disebut oleh para ulama dalam kitab Haqaiqut Tasawuf, dia sebut antara mereka yang paling banyak ingat mati adalah Umar Abdul Aziz. Siapa tak kenal Umar Abdul Aziz? Dia ni antara yang paling banyak menangis kerana ingat mati. Kalau orang faham bahawa ingat mati ni menyebabkan dia tidak produktif, dia tinggal dunia tu, dia tak buat apa lah. Tetapi kalau tengok sepanjang pemerintahan Umar Abdul Aziz, sekadar 2 tahun lebih kurang, 99 hingga 101 Hijrah lebih kurang, apa hasil kemakmuran yang diperoleh oleh rakyatnya pada zaman dia? Begitu makmur, kehidupan duniawinya begitu cantik, begitu baik. Jadi di situ menunjukkan bahawa ia tidak menafikan kehidupan di atas dunia. Sebab itu dalam hadis Nabi sering menyatakan kepada kita tentang amalan di atas dunia ni. Nak bekerja atas dunia ni, kena kerja sungguh-sungguh. Buat yang terbaik untuk memakmurkan dunia, dan itu juga dikira sebagai satu aset, sebagai satu pahala untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan duk ingat bahawa pahala kita peroleh ni duduk di masjid saja, pahala kita solat saja, pahala puasa saja. Ya, itu kewajipan fardu ain yang kita kena buat. Tetapi bila mana kita memakmurkan dunia, melaksanakan tanggungjawab khalifah dengan cara yang baik, memberikan kemakmuran, kebaikan, maka itu juga mendapat kasih sayang dan keredaan Allah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Iaitu Nabi SAW menyatakan tentang sesiapa yang man amila amalan, sesiapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ bila mana seorang itu bersungguh-sungguh dalam amalan dia, dalam pekerjaan dia, dalam usaha dia nak memakmurkan dunia ini, maka pada ketika itu dia akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu yang pastinya kita buat benda baik. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala sebut apa?
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kurniaan Allah di akhirat dan jangan lupa habuan kamu di atas dunia. Itu cantiknya Islam. Dia keseimbangan dunia akhirat itu ada. Bukanlah kita kerja dunia sampai tinggal akhirat. Janganlah kita maknanya kita tinggalkan dunia terus, tidak. Tetapi keseimbangan itu satu benda yang memang dituntut, bahkan itulah yang perlu dilakukan. Bekerjalah macam kita nak hidup selama-lamanya, bekerja untuk kebaikan. Maka kerja itu dikira ibadah, insya-Allah. Menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang sebaik-baik amalannya. Jadi persoalan ialah mengapa Allah sebut mati dulu baru hidup. Tak sebut hidup dulu, sedangkan kita ni hidup. Ayat Quran tu lah kadang kita hidup, kita menerimanya, tapi dalam Al-Quran dia sebut mati dulu baru hidup. Maka kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, antaranya yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan antaranya ada dua alasan. Yang pertamanya sebab manusia ini berasal atau bermula daripada mati, dari Adam. Bukan Adam lah, Adam ni maknanya daripada tiada. Kita asal tiada, kemudian Allah wujudkan kita, Allah mengadakan kita, kemudian kita dimatikan dan akan dihidupkan semula. Jadi permulaan kita ni permulaan tiada lah kita. Kan? Itu yang pertama, so matilah maksudnya. Yang keduanya adalah sebab apa Allah sebut mati dulu? Supaya manusia memperbanyakkan ingat mati. Sebab bab hidup ni tak perlu peringat, memang dia ingat. Kan? Contoh bab makan lah. Lapar dia cari makan. Lumrah dah. Dia main rasa pegang perut, aku lapar, dia cari. Tak perlu orang peringat, kamu makan tak lagi. Dia tak perlu peringat lah. Dia akan cari sendiri kan. Tapi bab mati ni tak ramai orang yang beringat terhadap kematian. Orang tak peduli. Maka dengan sebab itu antara hikmahnya disebut oleh para ulama, disebut kematian dulu supaya manusia mengingat mati. Tentang trademark ayat trademark hidup ni hanya sekali. Masalah lah nak enjoy puas-puas kan. Mudahnya sekali. Mudahnya sekali. Dia sebenarnya hakikatnya hidup bukan sekali. Betul. Kan? Orang yang cakap macam ni seolah-olah dia tak yakin, dia tak beriman kepada kehidupan selepas kematian. Seolahnya bila mati habis nak enjoy apa. Dia tak fikir dah besok ni macam mana waktu kubur masing-masing apa semua. Sebab apa? Sebab dia tak beriman. Sebab itu bab mati ni dia berkaitan dengan iman dan akidah. Kita yakin kita mati dan kita yakin kita akan dihidupkan semula. Tapi kalau orang dia tak beriman tentang perkara ini, habis tak ada kata apa. Pernah satu ketika saya teringat ni satu kisah yang berlaku. Orang kita ni dia bertanya kepada saya sekali tu lepas daripada kuliah pengalaman peribadi, pengalaman kan. Dia kata, ustaz, waktu tu kebetulan saya cerita tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu al munkar, menyeru ma'ruf cegah munkar kan. Jadi dia pun cerita, dia kata, ustaz, saya pernah lah nak praktik menyeru ma'ruf cegah munkar ni. Jiran saya tengok tak pernah pergi sembahyang langsung. Saya tak tahu dia sembahyang ke tak kan, tapi tak pernah pergi masjid lah. Jadi saya sebagai jiran ni rasa sekali tu saya rasa nak sotok lah, nak ajak. Bukan nak ajak. Jadi bila sekali tu saya ajak dia, jom pergi masjid. Apa jawapan dia? Dia kata, kalau semua pakat pergi masjid, siapa nak masuk neraka? Astaghfirullahalazim. Kenyataan seperti itu. Dia tergamam, dia kata tak nak jawab apa lagi. Maknanya orang ni walaupun nama dia orang Melayu, nama atas IC Muslim apa semua, tetapi rupanya dia tak beriman. Hakikat syurga, neraka, kehidupan semula. Bila dia tak beriman, kita cerita apa pun dia tak, bagai mencurah air dalam ke atas daun geladi. Khatamallah. Dia jadi macam khatamallahu ala qulubihim dah. Maknanya dia tak akan ada kesedaran. Sebab apa? Sebab dia fikir, sebab tu kata enjoy je lah. Dia tak fikir dah kehidupan kita selepas mati itu. Sedangkan kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan yang sebenarnya, dia tahu kehidupan dia bukan atas dunia saja. Hidup dia bukan dunia saja. Bila dia mati, dia akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menerima pembalasan. Sanggup galah dia kata menyatakan kubur masing-masing siksa. Dia tak takut ke neraka.
kan? Melainkan kalau orang yang tak beriman pada Allah. Sebab tu perkara yang paling asas dalam kehidupan manusia ni adalah untuk letakkan kekuatan akidah iman kepada Allah itu, barulah dia akan dapat selesai perkara lain. Lagi yang ni akidah tak selesai, yang lain tak selesai. Tentang kematian, sakit mati. Memang sakit yang paling sakit ni adalah sakit kematian yang disebut oleh para ulama lah. Jadi bahkan dikatakan seumpama 300 libasan pedang, seumpama 70 tusukan. Kalau tusuk sekali mati dah, kalau ikutnya 70 kali tusukan. Bagaimana keadaan yang sangat-sangat sakit. Cumanya berbeza atau tak berbeza. Dia memang berbeza di antara seorang yang beriman dengan orang tak beriman. Beza dia bagaimana? Orang yang beriman ni ketika mana nak mati, malaikat akan ambil nyawanya dengan begitu tertib, dengan begitu baik. Kita yang sakit ni sebab apa? Sebab kita sebab ada roh dalam tu badan kita. Kita cubit sakit kan? Sebab ada roh. Ada roh. Jadi bila roh itu berpisah dengan jasad, bayangkan dalam keadaan kalau kita cubit sikit pun dah sakit. Ini nak dipisahkan roh daripada jasad. Yang lama dah sebati. Yang dah sebati. Sudah tentulah kesakitan tu yang amat sangat. Namun begitu, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan dia dekat mana? Kelebihan dia bila mana dia dipertuntunkan dengan apa yang akan berlaku selepas daripada kematian. Dia nampak dah tanda-tanda nikmat-nikmat tu, nampak dah. Jadi kesakitan macam mana pun memang sakit, tetapi dia dapat menghadapinya. Macamlah seorang ibu yang bersalin. Ibu bersalin sakit, tanya ibu, semua dia tahu dah sakit, tanya bapa dia tak tahu kan. Sakit. Tetapi bila mana dia melihat anak tersebut, jadi seolah-olahnya sakit macam mana pun dia terubat bila ada kenikmatan yang diperoleh. Lupa sakit. Lupa. Sakit tetap sakit. Kita tak nafikan tiba-tiba tak sakit. Tidak. Dia sakit. Tetapi kenikmatan yang diperoleh itu dengan melihat anak itu menyebabkan dia terubat kesakitan tadi. Begitulah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit tetap sakit tapi dia terubat. Berbeza dengan orang yang tidak beriman. Dalam malaikat hak tunggu tu dicerita dalam hadis yang panjang bagaimana malaikat yang bengis dengan baunya yang busuk, dengan siap kain kapan daripada yang hitam legam duk tunggu dah. Dia tarik nyawa pula ada keadaan yang cukup kasar, kesakitan rentak. Kemudian dia nampak pula selepas pada itu kehidupan dia, lepas itu kehidupan yang balasan keseksaan. Maka kesakitan itu bertambah-tambah sakit lagi. Itu keadaan dia. Sebab itu kematian itu dia merupakan tempoh ataupun peralihan. Kalau masa mati itu okey, baik, insya-Allah. Fama ba'dahu aisar. Selepas pada itu lebih mudahlah insya-Allah. Tetapi kalau masa mati itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, selepas daripada itu lagi-lagi dahsyat yang dia akan hadapi. Alhamdulillah sahabat kita di Syu'ala yang diberitakan bagaimana dia mati dalam keadaan sedang melaungkan azan, sedang sebut kalimah syahadah. Sedangkan dia bukan Bilal. Dia bukan muazzin. Bukan, kalau Bilal ni memang dia kerja dia kan. Kebetulan waktu tu tengah laung azan meninggal, orang tak kisah sangat. Walaupun kematian yang sangat bermakna. Ini dia bukan Bilal, bukan muazzin pun. Tetapi bila dia volunteer nak azan, bila azan sampai kepada kalimah syahadah, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi maknanya itu satu kematian yang dicemburui. Ada juga yang mati ketika sujud, ketika solat, sujud tak bangun, tak bangun. Orang nak tengok dia ni betul ni, kejut-kejut rupanya sudah sejuk kakinya. Dia keadaan sujud pada. Ini sudah tentu tanda yang sangat-sangat baik. Namun begitu ada orang yang kita tak tahu mati dia bagaimana. Kita sebagai orang hidup, kita kena sangka baik je. Sangka baik dan doa kebaikan. Jangan pula kita tambah lagi, dia ni mati ni teruk dia ni. Kita pula bila kita sebut begitu, kita akan menyakiti waris dia. Orang mati satu hal lah, dia tak apalah, dia ada urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang hidup ni. Emosi, bagaimana keluarga dia. Kalau kita sebut benda yang tak baik, kalau sebut benda baik okey.
Alhamdulillah keluarga pun turut seronok kan. Tapi kalau sebut benda tak baik, jangan. Aib dah. Aib dah. Kita jangan membuka keaiban sesiapa. Itu. Tanggungjawab ketika mana kita nak bantu orang yang berada dalam nazar. Disebut dalam hadis walaupun dhaif, tapi kita boleh ambil pengajaran, pengiktibaran dan diamalkan oleh para ulama salafus salih, iaitu iqra'u mautakum yasin, baca yasin kepada orang yang nak hampir meninggal dunia, orang nazar. Cuma disebut tadi yang Nasir ni kan, baca tu kena betul lah. Bila baca tak betul, dia tak memberi kebaikan. Baca tambah-tambah nak meninggal ni pula guru Quran. Allah Rasulullah. Dia dengar tu panas dengar tak salah banyak ni. Nak tegur tak boleh. Allah kan? Jadi makna di situ memang ada beza pun. Hasil daripada pengalaman orang. Ini pengalaman orang yang selalu menghadiri ataupun pergi kepada orang nazak yang menyaksikan detik-detik kematian. Dia melihat bila mana baca ayat Quran, baca dengan elok, nampak tenang saja. Yang kata si mati, yang hampir mati tadi. Tapi bila baca ayat Quran akan lintang pukang, nampak tak berapa nak tenang. Yang kata orang yang hampir mati tadi. Jadi biarlah kita bantu itu dengan cara yang terbaik. Jangan kita menambahkan beban kepada orang yang nazar tadi. Begitu juga kita bantu dia dengan apa? Kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bantu dia dengan kalimah la ilaha illallah.